Selamat datang kepada dokter. Saya Bibi Anak Bakar akan membentangkan profil syarikat yang terdiri daripada praktikum perniagaan, industri, produk, visi, misi, objektif dan juga ahli syarikat. Jenis praktikum perniagaan ialah take order dan pick up. Bermaksud, pelanggan boleh memesan dengan ahli kumpulan kami, kemudian mengambilnya di destinasi yang dipilih oleh pelanggan sendiri. Seterusnya, industri yang dipilih oleh kumpulan kami ialah makanan ringan kerana mendapat sambutan hangat dalam industri makanan pada masa kini. Kemudian, mudah diperolehi kerana harganya yang murah dan proses pembuatannya yang mudah, serta menjadi pilihan masyarakat tanpa mengira usia. Jenis produk. Produk kami ialah Popea Cheese. Bahan-bahan utama untuk membuat Popea Cheese ini ialah kulit popea, serbuk keju, serbuk cili, gula dan minyak masak. Kami menggunakan bahan-bahan yang segar, berkualiti tinggi dan dijamin halal. Semua bahan ini mudah diperoleh dengan harga yang berpatutan. Tambahan lagi, proses pembuatan dan penyediaannya juga sangat senang. Seterusnya, visi syarikat kami ialah menawarkan Popea Cheese yang sangat rangup, sedap dan lazat sehingga menjilat jari. Sekali rasa, pasti nak lagi. Di samping itu, kami juga menawarkan harga yang mampu milik dan berpatutan kepada para pelanggan. Dan seterusnya, misi kami memperbaiki dan meningkatkan sistem pengurusan. Pada masa yang sama, menaik taraf kemahiran sedia ada untuk menjadi lebih baik dan cermelang di dalam industri makanan ringan. Di samping, menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan kami. Objektif kami ialah menyasarkan jualan 200 setiap kumpulan, meningkatkan pengikut di media sosial seperti Facebook seramai 100 orang, Instagram seramai 500 orang, dan yang ketiga, memenuhi kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan penglibatan media sosial. Cara mempromosikan produk ada dua, iaitu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Yang kedua, membuka gerai kecil secara bersemuka di Dewan Kuliah Pusat di KP Baru pada hari Expo APK, iaitu pada 22 Mei pada hari Isnin bermula dari jam 11 pagi sehingga 1 petang. Ahli syarikat Jajan Bites terdiri daripada Alias bin Anwar, Muhammad Nazrul Ikram, Nur Masyita binti Julasbi, Nur Syakira Safia binti Amilin, Rina Adira binti Muhammad Hanafi dan saya sendiri, Bibiana Anak Bakar. Syarta organisasi Jajan Bites terdiri daripada Nazrul selaku pengurus, Masyita selaku pegawai pemasaran media sosial, Alias selaku pegawai jualan dan kewangan, Rina selaku pegawai pemasaran reka bentuk, Syakira selaku pegawai khidmat pelanggan dan saya sendiri, Bibiana selaku pegawai pembungkusan dan pertemuan. Jajan Bites telah menggunakan platform digital dan tradisional untuk mempromosikan produk kami. Melalui platform digital, kami menggunakan Instagram dan Facebook, manakala kami melakukan cara tradisional juga, iaitu membuka gerai secara fizikal yang bertempat di DKP Baru pada Expo Day sesi 2023. Capaian syarikat kami di media sosial juga telah mencapai objektif utama, yaitu meningkatkan pengikut Facebook seramai 300 pengikut dan Instagram seramai 500 pengikut. Seterusnya, laman Instagram Jajan Bites menunjukkan peningkatan di mana Jajan Bites telah beroperasi secara maya selama 90 hari di Instagram. Seterusnya, laman Instagram Jajan Bites menunjukkan peningkatan di mana Jajan Bites telah beroperasi secara maya selama 90 hari di Instagram.
Dengan kandungan di Instagram Jajan Bites telah mendapat banyak tontonan, begitu juga dengan siaran langsung yang telah dilakukan semasa gerai jualan fizikal telah mendapat tontonan sehingga 232 penonton selama sejam berlangsung. Pencapaian syarikat dari aspek pelanggan. Generalnya, tren pelanggan yang diterima oleh syarikat Jajan Bites adalah amat memperangsangkan di mana terdapat lebih kurang 100 pelanggan yang telah membeli produk Popia Cheese yang dikeluarkan oleh Jajan Bites. Pelanggan berkenaan diterima berdasarkan daripada tempahan secara dalam talian melalui aplikasi WhatsApp dan juga pembukaan booth secara fizikal di foyer Dewan Kuliah Pusat di KP kedua. Pencapaian sehingga 100 pelanggan ini menyaksikan penjualan 97 balang dan juga 47 paket Popia Cheese. Berikut dilampirkan beberapa gambar pelanggan yang sempat dirakamkan untuk rujukan. Bagi pencapaian syarikat daripada maklum balas para pelanggan adalah didapati bahawa syarikat Jajan Bites menerima maklum balas yang positif. Rata-rata maklum balas yang diterima melalui interaksi bersama pelanggan menyatakan bahawa produk Popia Cheese Jajan Bites adalah sedap dan menepati cita rasa mereka. Dengan maklum balas yang positif daripada para pelanggan, secara tidak langsung syarikat Jajan Bites dapat menarik lebih ramai pelanggan di samping dapat meningkatkan imej syarikat. Maklum balas yang diberikan juga digunakan sebagai satu panduan untuk syarikat melaksanakan sebarang penambahbaikan yang diperlukan. So hai, selanjutnya saya alias dan Syakira akan menerangkan bahagian laporan kewangan yang terdiri daripada jualan dan untung, penyertaimbangan, aliran tunai dan juga titik pulangan modal serta Go e-commerce. Okey, melalui paparan slide ini, kita dapat melihat hasil jualan Jajan Bites melalui jualan 92 balang dan juga 47 pack di mana jualan balang telah dicatatkan sebanyak RM690, manakala jualan pack pula adalah sebanyak RM258.50. Hasil bagi kedua jualan ini melibatkan dua batch iaitu telah mencatatkan sebanyak RM948.50. Melalui total sales ini, kita tolak dengan cost of goods sold iaitu raw material dan kos buruh bagi mendapatkan untung kasar iaitu sebanyak RM158.63 dan bagi mendapatkan untung bersih jualan, kita akan tolak dengan nilai perbelanjaan barangan. Oleh itu, untung bersih yang diperoleh ialah sebanyak RM1.43. Kita akan masuk bagi bahagian aliran tunai. Sebanyak RM300 diterima daripada modal yang berjumlah RM50 bagi setiap individu dalam kumpulan saya. Jumlah ini kemudian ditambah dengan hasil untung bersih sebanyak RM1.43 dan berjumlah RM301.43. Bagi eman bayaran pula, sebanyak RM947.07 yang terdiri daripada kos berubah dan kos tetap telah ditolak daripada jumlah tunai sehingga mendapat hasil akhir jumlah tunai di tangan iaitu sebanyak negatif RM654.64. Bagi penyertaimbangan syarikat kami, aset semasa kami adalah terdiri daripada tunai di tangan yang berjumlah negatif RM654.64 dan prabayaran adalah RM956.07. Bagi liability pula terdiri daripada capital atau modal kami iaitu sebaik RM300 dan untung bersih kami hanyalah sebanyak RM1.43. Oleh itu, jumlah aset dan equity kami adalah seimbang iaitu sebanyak RM301.43. Seterusnya adalah titik pulangan modal kami bagi balang dan pack adalah seperti yang tertera di atas, yang mana kos tetap
kami adalah sebanyak RM157.20, manakala harga bagi balang ialah RM7.50 dan pack adalah RM5.50. Kos per item bagi balang kami adalah sebanyak RM5.88 dan pack adalah RM2.93. Hasil daripada kiraan pulangan modal iaitu kos tetap bahagi hasil harga tolak kos per item menunjukkan bahawa sebanyak 159 unit balang dan 160 unit pack dan lebih perlu dijual bagi pulang modal produk kami. Seperti syarikat lain, secara umumnya syarikat Jajan Bytes turut mengalami sedikit permasalahan sepanjang pelaksanaan praktikum perniagaan. Masalah yang dihadapi adalah masalah pengangkutan, iaitu ahli syarikat mengalami kesukaran untuk membeli bahan mentah kerana tiada kenderaan. Perkara berkenaan juga menyebabkan perkhidmatan secara penghantaran atau delivery tidak dapat disediakan. Masalah lain yang dihadapi adalah limitasi terhadap stok produk kerana kegangan daripada segi penyediaan produk yang memakan masa yang lama. Stok produk adalah terhad kepada lebih kurang 35 sehingga 40 balang setiap batch. Syarikat Jajan Bytes turut mengalami permasalahan dalam isu kurang kesepahaman. Hal berkenaan berlaku kerana perbincangan teliti secara bersemuka antara ahli syarikat sukar untuk dilaksanakan. Walau bagaimanapun, masalah-masalah berkenaan diatasi oleh syarikat melalui pendekatan seperti menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan untuk keluar membeli barang, di samping menggunakan perkhidmatan e-hailing seperti Grab dan juga Maxim. Alternatif dari perkhidmatan delivery seperti perkhidmatan self-pickup dan booking telah dilaksanakan. Untuk mengatasi masalah limitasi stok, syarikat telah mendapatkan anggaran stok produk secara kasar bagi memastikan pelanggan menerima produk mengikut tempahan. Untuk memastikan kesepahaman antara ahli syarikat, perbincangan secara atas talian telah dilaksanakan mengikut masa dan juga tarikh yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai cadangan penambahbaikan perniagaan pada masa akan datang. Untuk menjamin kemajuan dan perkembangan syarikat Jajan Bytes, kami memberi beberapa cadangan penambahbaikan. Yang pertama adalah kami ingin melaksanakan penambahbaikan dan inovasi berterusan terhadap produk Jajan Bytes. Di sini kami ingin melakukan penambahbaikan dalam penghasilan produk Jajan Bytes dari segi kualiti, kuantiti dan keselamatan makanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mencari satu mekanisme baru seperti teknologi pembuatan. Dalam hal yang sama, kami juga ingin melakukan berbagai inovasi berterusan terhadap produk Popia, seperti memperbagaikan lagi perisa produk kami, yaitu bukan saja terhadap perisa cheese tetapi perisa-perisa lain juga seperti perisa pandan, coklat, strawberry, susu dan banyak lagi. Cadangan yang kedua adalah kami ingin memberikan khidmat pelanggan yang lebih baik. Di sini kami ingin memberikan komitmen yang tinggi terhadap khidmat pelanggan dari semua aspek. Dalam hal yang sama, kami juga ingin melakukan take order dan delivery terhadap produk Jajan Bytes dalam skala lokasi yang lebih besar pada masa akan datang. Kami juga bercadang untuk menggalakkan pelanggan untuk memberi maklum balas terhadap produk kami supaya kami boleh melakukan penambahbaikan. Seterusnya, cadangan penambahbaikan ketiga adalah kami ingin meningkatkan sumbangsaran dalam pasukan. Di sini kami bercadang untuk mengadakan sesi bulanan sumbangsaran dalam pasukan. Hal ini untuk menggalakkan setiap ahli kumpulan atau ahli perniagaan syarikat Jajan Bytes untuk menyumbangkan idea dan mekanisme mereka sendiri yang relevan untuk perkembangan syarikat. Cadangan keempat adalah kami ingin melaksanakan idea baru dalam menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli produk Jajan Bytes.
Di sini kami ingin sentiasa berhubung dengan pelanggan melalui berbagai cara seperti email ataupun media sosial. Di sini kami ingin sentiasa berkongsi berkaitan dengan harga promosi, potongan harga ataupun tawaran istimewa terhadap produk Popia kami kepada pelanggan-pelanggan. Kami juga ingin melaksanakan berbagai program yang dapat menarik lebih banyak pelanggan dalam mempromosikan produk Popia, seperti pengiklanan, cabutan bertuah, giveaway, dan banyak lagi. Secara keseluruhannya, sepanjang kursus APK ini, syarikat kami Jajan Bytes berjaya mencapai dan merealisasikan sasaran keuntungan hanya dalam 2 siri penjualan sahaja. Beberapa masalah dan cabaran yang kami hadapi sepanjang minggu penjualan berjaya kami atasi dengan baik sehingga membolehkan produk Popia kami dapat dipasarkan dengan baik dan sistematik. Kami juga akan terus melakukan penambahbaikan dan pembaruan untuk terus menjamin perkembangan diri dan kemajuan syarikat.